Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu kita akan melihat cabaran uh, luaran dan cabaran dalaman untuk kita pada hari ini sebagai kita nak menjadi Muslim yang sejati. Ini apa cabaran-cabaran yang mudah-mudahan bila kita dapat mengenal cabaran-cabaran ini, kita dapat atasi dia dan seterusnya kita dapat menjadi Muslim yang sejati insya-Allah. Okey, pertama dari sudut cabaran luar tu, subhanallah banyaklah ya. Yang paling besar hari ini ialah uh, globalisasi melalui teknologi maklumat. Ini bukan uh, ini suatu yang kita perlukan, iaitu teknologi maklumat secara global ini sangat diperlukan, tetapi ini satu cabaran pada hari ini ya. Ini satu cabaran yang besar kepada hari ini. Bagaimana kita lihat manusia pada hari ini bergantung 100% kepada teknologi maklumat. Seingat saya dulu sebelum kita ada Waze ni kalau saya pergi bandar Kuala Lumpur tu, pergi KL memang tak pakai Waze pun dia tak ada buka peta ke, tanya orang ke dan sebagainya, tak ada masalah. Sampai juga tempat tu. Waktu tu jalan banyak juga bukan kata sekarang je KL tu macam tu, jalan macam tu. Dulu lagi memang jalan dah bercabang-cabang. Tapi insya-Allah boleh sampai. Tapi hari ini bila kita dah benar-benar bergantung pada Waze walaupun satu tempat tu kita dah pergi 4 kali pun, kita akan buka Waze sekali lagi. Kita dah tak ada dah keyakinan. Ini cabaran lah juga kepada kita. Kebergantungan kita 100% kepada teknologi maklumat. Hari ini kalau kita nak pergi musafir, kita pergi mana-mana, kita pergi keluar lah sekejap katakan kalau kita tinggal wallet, tinggal beg duit pun kadang-kadang kita tak patah balik. Tapi kalau kita tertinggal handphone kita tertinggal, wajib kita patah balik. Mesti kita akan patah balik. Jadi kalau tak ada benda lah ni, agaknya tak hidup lah. Matilah kita Nyawa kita separuh kat sini. Agaknya lah ni kebergantungan. Ni cabaran lah kepada kita pada hari ni. Cabaran kita nak menjadi mukmin sejati. Yang kita tahu kita sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah wasilah-wasilah. Ini benda-benda yang baik. Sebenarnya kalau kita buat baik, dia akan jadi baik. Tetapi ini kita nak ceritakan pada hari ini cabaran. Cabaran yang kita kena sedar benda lah ni. Berapa banyak yang saya selalu sebutkan, ibu dan ayah yang menjadikan anak-anak dia yatim dalam keadaan dia masih hidup lagi. Anak dia yatim piatu, mak ada, ayah ada. Tapi mak dan ayah kedua-duanya sibuk dengan gadget masing-masing. Anak akhirnya dia punya mak ayah dia pun gadget juga. Siapa mak kamu? Ni gadget. Siapa ayah kamu? Ni gadget. Gadget ni lah mak dan ayah dia. Mak dan ayah dia sibuk dengan gadget yang lain. Ini cabaran. Cabaran pada kita pada hari ini dan kita kena beringatlah benda ni. Penjajahan pemikiran umat Islam. Pemikiran-pemikiran yang lain berkait juga dengan teknologi yang kita dah ada hari ini. Kita dapat berita macam-macam daripada luar. Kita dapat berita yang macam-macam daripada luar. Yang tak tahu sahih tak sahihnya. Sampai ulama ada sebutkan, nak cari benda yang sahih tak sahih ni macam mencari ikhlas lah. Ikhlas tu nak cari macam mana? Seumpama cari semut hitam di atas batu yang hitam pada malam yang gelap gelita. Itu susah nak cari ikhlas. Macam tu juga susah nak cari yang benar. Mana satu? Kita dapat berita macam-macam, tak tahu mana satu yang betul. Mana satu yang betul. Ini pun kata betul, ni pun kata betul. Subhanallah. Ini semua cabaran pada hari kita. Cabaran yang luar lagi adalah pengabaian pendidikan agama. Oleh kerana terlalu mengejarkan kepada benda-benda yang dunia ni, kadang-kadang pendidikan kepada agama dianaktirikan. Quran nanti dah ujung-ujung lah, nantilah. Yang penting lain mesti perfect. Quran kemudian, salat kemudian, sekularisme, hedonisme, ada macam-macam ni. Liberal, itu semua benda-benda luar, cabaran-cabaran luar yang hari ni kita kena kena fikir-fikirkan bersama.
hiburan yang tanpa batasan. Banyak hari hiburan tanpa batasan. Semua orang ada hak untuk bersuara, betul? Semua orang ada hak untuk bersuara, tapi tetap dalam Islam ada batasan-batasan dia. Apa yang disuarakan, persamaan gender katakan, sama, uh, mesti sama. Hak-hak untuk orang lelaki sama juga hak-hak untuk orang perempuan. Eh, Mempertikaikan faraid. Kenapa faraid lelaki itu nisbah? Lelaki itu lebih banyak berbanding perempuan. Pertikaikan benda-benda yang seumpama itu. Ini tak adil kata dia. Jadi ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Ha, Kurang kasih sayang keluarga. Ini cabaran-cabaran lah. Ditakdirkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini mak dan ayah sibuk. Mak dan ayah sibuk. Ini cabaran. Anak-anak yang keluar kurang kasih sayang, dia akan dapatkan kasih sayang daripada kawan-kawan dia. Ini ada sedikit selingan. Satu hari Nabi SAW ditanyakan, Nabi bersabda, orang yang gagah bukanlah orang yang mampu menumpaskan lawan dalam bergusti, tetapi orang yang gagah ialah orang yang mampu menahan nafsu ketika marah. Masya Allah. Ini baca sedap hadis ni kan, nak buat Allahu Akbar. Orang langgar kereta kita, aduh, macam mana nak tahan marah tu kan? Nabi kata itulah, orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menahan marah. Marah boleh jadi ibadah juga. Marah boleh jadi ibadah bila marah itu pada tempatnya. Marah pada tempatnya boleh jadi ibadah. Tetapi kalau setiap masa kita marah, terutama yang melibatkan hak-hak kita, ini cabaran. Okey, kemudian itu cabaran-cabaran luar. Kemudian cabaran dalam dalaman. Cabaran dalaman. Dalaman adalah antara yang paling besar ialah tentang akidah kita yang lemah. Tak dipasakkan akidah yang betul dalam hati kita. Sebab tu tuan-tuan, saya beritahu pada tuan-tuan, kita kena belajar. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Maknanya dalam badan kita ni kita kena beri makan. Makan dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, habis. Ada orang kan, Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan kerja dia senang. Dia dapat goyang kaki ke, relax-relax, tapi duit ada masuk. Tapi masa dia yang banyak itu dia habiskan dengan hanya temenung sana, temenung sini. Sedangkan Al-Quran yang patut dia baca tu, kita dah bicara ke pasal Quran, kita target paling kurang setiap 30 hari satu khatam. Kita khatam Quran. Maknanya paling kurang satu juzuk. Satu hari satu juzuk. Dia temenung tu satu juzuk dah baca belum? Sebab tu Allah Ta'ala sebut, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kita tengok ada budak umur 10 tahun hafaz Quran. Umur dia muda kan? Tapi dia habiskan masa dia untuk Quran. Untuk belajar. Tapi sayangkan ada orang umur 70. Umur dia 70 lebih. Tapi tak boleh habiskan masa untuk Quran. Sebab apa? Tak ada ilmu ni. Ilmu. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, tolonglah. Carilah ilmu. Ilmu tentang agama ni kena cari terus menerus. Kejahilan tentang agama. Tak faham agama. Kenapa agama? Tuan-tuan berjayalah apa bidang tuan-tuan. Tuan-tuan bahagian architecture, tuan-tuan bahagian fizik, tuan-tuan bahagian apa, silakan. Itu ilmu dunia. Sangat baik. Islam yang suruh. Bukan Islam tak suruh. Islam suruh. Tapi agama kena juga. So, kena. Dan dia jadi yang utama. Dia jadi yang utama. Tuan-tuan belajar itu, tuan-tuan dalam masa sama. Cari juga kuliah-kuliah. Kena belajar. Satu hari kena spendkan masa. Penyakit psikologi yang kronik. Psikologi memang sentiasa kita ni terkait dengan gadget-gadget ni. Dengan teknologi-teknologi ni. Terlalu mengikut hawa nafsu. Terlalu mengikut hawa nafsu ni cara pandang kita. Sekarang kita nak belajar apa penyelesaian dia. Apa penyelesaian? Okey. Antara penyelesaian ni adalah mengisafi diri sebagai hamba Allah SWT, bersyukur nikmat. Ni. Kita ni hamba. Abdun. Ini yang banyak kali diulang-ulang. Ini kena sedar kita hamba. Hamba yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala nikmat ni sekejap lagi nak kena panggil. Sekejap lagi Allah Taala akan panggil kita, maknanya balik menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian
Kita cari pendekatan yang berhikmah. Pendekatan yang berhikmah. Maknanya antara hikmah lah dengan cari ilmu, tuan-tuan. Kena cari ilmu. Memahami tasawur Islam serta menghayati seluruhan. Kita kena faham kita kena faham seluruhnya. Kenapa kita sebelum solat kita mesti ambil wuduk? Kita kena faham tu. Apa falsafah wuduk untuk membersihkan diri kita. Surah Al-Ma'idah sebutkan, fa idza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum. Allah Ta'ala sebut faghsilu wujuhakum, basuhlah muka, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu hingga ke siku. Kita faham tu, kenapa Allah Ta'ala suruh. Kemudian cari hikmah tersembunyi daripada sebalik apa yang berlaku. Kita kena fikir. Macam yang kuliah yang lepas kita dah sebutkan perkataan muhasabah. Kita kena muhasabah balik. Tengok hari ni daripada satu musibah ke satu musibah Allah Ta'ala uji kepada kita. Kita belum selesai lagi dengan COVID-19. Kita diuji dengan satu lagi, dengan musibah banjir. Mungkin ada di antara sahabat kita Allah Ta'ala uji dengan musibah banjir. Jadi kita kena fikir lah. Kena banyak berfikir. Allah SWT sedang menegur kita. Ini semua satu teguran, salah satu bentuk teguran daripada Allah SWT kepada kita. Seterusnya juga adalah antara penyelesaian adalah memahami sirah perjuangan Rasulullah SAW. Kena baca. Tuan-tuan kena ambil spend masa paling tidak 10 ke 5 minit pun jadilah. Mesti baca Syama'il, Manaqib Rasulullah SAW. Baca Syama'il tentang Nabi Muhammad SAW. Dekat rumah dah ada belum buku sirah Nabi yang dibaca? Tuan-tuan ambil masa, duduk adik-beradik tuan-tuan, duduk adik-beradik dengan anak-anak ke siapa, duduk baca tentang Rasulullah SAW. 5 minit je tuan, 5 minit. Kena ajarkan kepada diri kita dan seluruh ahli keluarga kita menyayangi Nabi Muhammad SAW wa alu Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad pun kita tak kenal. Nabi kita tak kenal. Jadi kita hilanglah kita punya pedoman. Kita hilang kita punya ways. Tuan-tuan buka ways, nak cari tempat tu. Ways tiba-tiba offline, habislah sesat kita. Tak sampai tempat yang kita nak pergi, tak sampai. Kita punya ways ni ialah Nabi Muhammad SAW. Cara jalan Nabi Muhammad, cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak ikut cara orang yang lain. Cara Nabi SAW itu sangat lengkap. Mengamalkan cara hidup Islam secara menyeluruh, bukan ambil separuh. Ambil secara keseluruhan. Usahakan. Mungkin sahabat-sahabat yang perempuan yang belum lagi memakai tudung, cuba tuan-tuan buka kuliah-kuliah tentang tentang amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka-mereka yang tidak memakai hijab. Contoh tuan-tuan ni, minta maaf yang belum lagi memakai hijab. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan yang belum memakai tudung ni, InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri pelan-pelan hidayah tu Allah Ta'ala akan sampai. Mungkin belum hari ni akan datang, InsyaAllah Allah Ta'ala akan. Tuan-tuan tengok, baca. Tak baca, malas nak baca, dengar je. Dengar kuliah-kuliah. Dengar kuliah Ustazah Asma tu. Subhanallah. Jadi supaya kita dapat, mungkin tuan-tuan dah salat, tuan-tuan puasa, tapi bertudung tu agak payah. Kita doa lagi, doa lagi, sebab ini yang paling asas sebagai kita seorang Muslim. Amalkan cara ajaran Islam dalam semua aktiviti kehidupan kita. Kita belajar untuk terima. Kena terima lah. Kita dah tahu dah, vape tak boleh kan? Kena terima juga tu. Tak boleh Ustaz. Yang lain tak boleh. Rokok saya dah tak isap Ustaz. Saya isap vape je. Ni je satu. Macam batang pen saya ni. Sikit je. Dah. Satu hari 2-3 sedut je. Jangan. Jangan dah. Yang haram tetap haram. Yang haram tetap haram. Okey, insya-Allah. Jadi sekadar itu dahulu perkongsian kita untuk hari ini. Kita usahakanlah sebaik-baiknya untuk menghadapi cabaran-cabaran ni, cabaran daripada luar, cabaran daripada dalam. Dan saya rasa yang paling besar adalah cabaran daripada dalam diri kita sendiri. Cabaran dari dalam diri kita sendiri. Sama-sama kita doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Jadi sekadar itu dahulu.
Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.